Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 15 November 2020 bersama saya Fida Ihanan Sahni. Tumpuan berita. Kerajaan negeri memperuntukkan dana yang besar bagi mendepani penularan wabak COVID-19 dan mengulanginya dalam Belanjawan Sarawak 2021 sebagai langkah mensejahterakan rakyat. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kewangan Kedua Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas berkata, ini kerana Kerajaan Sarawak telah menyalurkan banyak bantuan kepada rakyat Sarawak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 menerusi Bantuan Khas Sarawakku Sayang BKSS. Justru adalah tidak wajar membandingkan peruntukan Sarawak dengan Singapura dari segi pemberian bantuan kewangan pandemik COVID-19 seperti yang diutarakan Adun Bawang Asan dalam sesi perbahasan Belanjawan 2021 Sarawak. As for the state, the allocation provided by them to mitigate COVID is very much less compared to Sarawak. Penang, 151 million. Selangor, 272 million. Sabah, 210 million. Johor, 174.5 million. The state is allocating a sum of ringgit Malaysia 350 million to assist SMEs, micro businesses during COVID-19 pandemic. This is on top of the ringgit Malaysia 20.43 billion allocation provided by the federal government under Pejana dan Perhatian. Beliau berkata demikian semasa perbahasan Belanjawan Sarawak 2021 dalam persidangan Dewan Sarawak ke-18. Pada itu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak akan terus melengkapkan pembangunan terutamanya projek infrastruktur seperti jalan, jambatan, bekalan air, elektrik, projek telekomunikasi dan ekonomi digital. Pada itu, beliau memberitahu Pusat Pembangunan Luar Bandar RGC sedang rancak dibangunkan di seluruh Sarawak dengan peruntukan 106.8 juta ringgit telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Jelas beliau, sebanyak 65.5 juta ringgit telah dibelanjakan setakat 31 Oktober lepas untuk melaksanakan projek di Long Lama, Semop, Opar, Awat-Awat dan Peladin. Untuk rancangan Malaysia ke-11, a total sum of ringgit Malaysia 106.8 million has been approved for development of RGC throughout the state. As of 31st October 2020, total sum of ringgit Malaysia 65.5 million has been spent to carry out project at Long Lama, Semop, Opar, Awat-Awat and Peladin. A sum of ringgit Malaysia 81.1 million has been proposed under this Draft Malaysia Plan. Tambahnya, sejumlah 1.5 bilion ringgit juga telah diperuntukkan kepada Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA untuk melaksanakan pelbagai projek infrastruktur. Projek terbabit adalah seperti yang tertera. Sementara itu, beliau memberitahu Sarawak masih mempunyai sebanyak 587 buah sekolah daif yang belum dibaik pulih. Menurutnya, terdapat 1,020 sekolah daif di Sarawak dengan 272 sekolah telah dibaik pulih manakala 159 lagi dalam pelbagai fasa baik pulih atau dinaik taraf sejak 2016. To Speaker, there are 1,020 dilapidated schools in Sarawak. Since 2016, 274 schools have been repaired, 159 schools in various stages of repair and upgrading, making the total of 433 schools being addressed. This means that the remaining 587 schools are yet to be repaired. Since 2018, a total of ringgit Malaysia 1.85 billion were allocated for repair of upgrading dilapidated schools, of which state contribute 1.34 billion, while federal government allocated 517 billion. Jelasnya lanjut, Kerajaan Negeri melalui Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC telah menubuhkan skim grant penyelidikan untuk membantu penyelidik tempatan serta menggalakkan penyelidikan dan inovasi di Sarawak. Laporan seterusnya, prihatin dengan pesakit yang terlantar, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turun Padang menziarahi dan menyampaikan sumbangan kepada pesakit terlantar di Kampung Selang Ulu pada Sabtu. Beliau yang juga Adun Pantai Damai turut menyampaikan bantuan kebajikan kepada adik-beradik yatim piatu di kampung sama.
Program anjuran Pusat Khidmat Dun Pantai Damai itu adalah bagi mendekati golongan yang memerlukan bantuan dan pada masa sama dapat mengenal pasti keperluan di kampung berkenaan. Manakala di Tasik Biru, seramai 89 penduduk Kampung Boga menerima sebanyak 1,157 anak pokok durian daripada Pejabat Pertanian Daerah Bau pada Sabtu. Majlis penyerahan anak pokok durian itu telah disempurnakan oleh Adun Tasik Biru, Datuk Henry Gineb. Dalam ucapan ringkasnya, beliau merakamkan penghargaan kepada Pejabat Pertanian Bau yang telah menganjurkan program penyerahan anak pokok durian kepada 89 peserta terlibat di mana setiap peserta akan diberikan 13 anak pokok. Jelasnya, beliau berharap peserta yang mendapat anak pokok durian itu akan memanfaatkan bantuan yang disalurkan oleh kerajaan negeri sebagai punca pendapatan tambahan pada masa depan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam dan dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.